Papa Berry, engkau ada baca tak laporan berita harian hari ini? Dia kata apa? Ekonomi Malaysia berkembang paling tinggi dalam tempoh 22 tahun. Naik 8.7% pada 2022. Terbaik dekat Asia Tenggara. Kau jangan main-main. Ini aura Perdana Menteri ke-10 kita. Aura Anwar Ibrahim. Kau tak impress ke? Impress dah sikit. Cuba kau cek betul-betul. Baca betul-betul. Tahun bila tu? Lah, betul lah aku baca tahun 2022. Kan Anwar jadi Perdana Menteri. Dia menampi adu kerana itu. Jadi, mana salahnya? Apa masalah kat sini? Ya betul, tahun 2022. Yang jadi kerajaan tahun 2022 tu siapa? Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri pun hujung bulan 11 je pun. Come on lah. Dia nak cerita tentang perkembangan ekonomi ni, benda takkan dapat result selama sebulan je tau. Dia ambil kira daripada awal tahun sampai akhir tahun. Dalam tempoh 1 tahun kewangan, dia akan kira by suku per suku. Jadi, majoriti tahun 2022 tu, daripada awal tahun sampailah ke bulan 11, yang pegang kerajaan ni siapa? Perikatan Nasional. Siapa Perdana Menteri dia? Ismail Sabri. Siapa Perdana Menteri Ismail Sabri? Ketika zaman PKP yang menyaksikan banyak sistem nak kena tutup, banyak sektor nak kena kunci, lockdown semua tu. Muhyiddin Yassin. So, perkembangan ni sebenarnya bermula sejak zaman Muhyiddin, dia letak foundation, Ismail Sabri take over dan mengembangkan lagi. Dibantu dengan Menteri Kewangan masa tu, Menteri MITI masa tu, Menteri Ekonomi masa tu. Ada Tengku Zafrul, ada Azmin, ada Mustafa Muhammad. So, diorang inilah yang sebenarnya buat kerja yang memastikan negara ini mencatatkan perkembangan yang paling cemerlang di kalangan seluruh negara Asia Tenggara tahun 2022. Anwar take over negara ni sejak November tahun 2022 je. Bulan 12 itu pun, dia terkial-kial lagi hendak meletakkan autoriti dia dekat dalam kerajaan tau. Tak nampak pun apa dasar ekonomi dia, dasar luar dia, apa-apa benda pun tak nampak pun tempoh sebulan Disember tu. So, takkan itu pun nak claim kata Pakatan Harapan buat kerja? Kesianlah kat Perikatan Nasional, penat-penat diorang handle semua, hadap PKP semua tu. Tengok-tengok bila perkembangan ekonomi, Pakatan Harapan memang hebat, Anwar memang hebat. Gila ke apa? Ya ke tu? Pandai-pandai kau je. Habis tu yang mata wang kita naik tu banding US dollar, kita punya inflasi turun tu, itu bukan sebab orang Anwar ke? Macam mana kau nak jawab? Ringgit memang naik. Kadar inflasi memang menurun sikit. Tapi itu pun tidak disebabkan oleh Anwar Ibrahim punya aura. Kena ingat tau, sepanjang tahun 2022, Amerika Syarikat telah menaikkan OPR dia gila-gila sampai menyebabkan dolar US menjadi sangat kokoh dan menjejaskan mata wang dekat seluruh dunia termasuk ringgit Malaysia. Tetapi di kalangan mata wang-mata wang dunia yang terjejas itu, ringgit Malaysia yang paling kokoh. Cuma kalau bandingkan dolar, kita lemah lah. Sebab itulah nilai ringgit menurun berbandingkan dolar. Tetapi bila bank negara menaikkan kadar OPR pelan-pelan daripada 1.75 naik 2.5 naik 2.75 sebagainya, benda itu yang menyebabkan kita punya prospek mata wang itu menjadi semakin okey. Orang luar dah mula nak kembali membeli mata wang negara kita. Sebab apa? Sebab punya kadar interest dah agak tinggi, 2.75. Dek kerana itulah kita dapat mengurangkan kadar inflasi. Dek kerana itulah juga selain daripada kelemahan US dollar sekarang ini, mata wang kita naik kembali berbanding US dollar. So, sekali lagi, benda ini berlaku sepanjang tahun 2022 tau. Bukan sebulan Disember itu saja berlaku. Bukan berapa, 60 hari Anwar Ibrahim pegang kerajaan, tiba-tiba mata wang naik dan sebagainya. Bukan sebab itu. Kalaulah disebabkan oleh faktor Anwar Ibrahim dan politik negara ini whatsoever, benda itu sedikit sahaja mainkan peranan. Tetapi majoritinya dimainkan peranan sejak awal 2022 dulu. Dan siapa kerajaan masa tu? Siapa Perdana Menteri masa tu? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni sebenarnya kena letakkan kredit itu pada tempatnya sepatutnya. Jangan bila tengok sekarang ini semua tengah naik, semua tengah hebat, terus kita nak kreditkan kepada Anwar Ibrahim. Benda itu tidak betul. Benda itu tidak tepat. Kita kena kreditkan juga kejayaan-kejayaan pada ketika ini kepada kerajaan lama, kepada Datuk Seri Ismail Sabri, kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kepada Azmin Ali, Mustafa Muhammad, Tengku Zafrul. Mereka inilah yang berusaha keras sejak kita kena PKP sampailah kita keluar dari PKP sepanjang tahun 2022 itu untuk memastikan ekonomi negara kita ini pulih kembali. Dan sekarang baru kita merasai dia punya kejayaannya, usaha-usaha mereka itu. Tengok-tengok orang lain klaim. Mana boleh macam tu? Janganlah sampai lembu punya susu, sapi dapat nama.
Tak comel macam tu bang. Assalamualaikum warahmatullahi